Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. We once had a teacher. Tajuk forum agama kita pada malam ini adalah korban dan pengorbanan. Seperti mana yang kita tahu, apabila menjelang bulan Ramadan Al-Mubarak, kita akan didedahkan dengan penjelasan-penjelasan berkenaan dengan hakikat, falsafah, makna dan pengertian bulan Ramadan. Apabila masuk Syawal pun begitulah juga. Dan sekarang kita tidak berapa lama lagi, itu lebih kurang awal bulan hadapan nanti, kita akan menyambut Aidil Adha, yaitu yang ada sangkut paut dengan korban dan pengorbanan. Jadi sebagai persediaan supaya kita penuh dengan ilmu di dada tentang maklumat ataupun falsafah ataupun pengertian hakikat korban dan pengorbanan ini, pada malam ini insya-Allah forum agama ini akan memberi penjelasan kepada kita. Tuan-tuan, sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk tidak membuangkan masa, saya dengan ini akan cuba mendapat pandangan ataupun penjelasan daripada Yang Al-Fadil Al-Ustaz Kazim Ilyas tentang tajuk pada malam ini. Al-Fadil Ustaz, selamat datang ke majlis forum kita, dan saya mewakili semua masyarakat di Langkawi ini mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan atas kesudian Al-Fadil untuk bersama-sama kami mencurah maklumat, pengetahuan kepada kami di pulau ini. Untuk itu saya amat berharap agar Al-Fadil Ustaz dapat apalah kiranya memberi sedikit tasawur ataupun gambaran tentang maksud dan pengertian korban dan pengorbanan menurut kacamata ataupun menurut perspektif Islam. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terima kasih pada Ustaz mengurusi forum yang saya hormati, Datuk Malik Nur selaku ahli panel kita pada malam ini, pemimpin-pemimpin masyarakat yang berhormat, seterusnya tuan-tuan imam, ketua pegawai masjid,
Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebenarnya tuan-tuan, kami atas pentas ni tak nampak tuan-tuan. Gelap gelita ni. Tak ada orang, tak ada orang. Ya, tak cakap dengan tu boncin ke pun. Ya, kalau boleh minta Rustia tolong suluh sikit lampu. Bila kita ceramah kuliah ni, bila nampak muka orang tu baru hidup sikit. Ni rasa duk cakap dalam bayang, macam ni yang rapik duk dengar macam ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi minta pada Rustia suluh-suluh sikit lampu ke mai macam mana kan, bagi cerah sikit. Gelap gelita. Yang saya nampak lampu ni lampu kamera depan. Yang bawah kemah tu nampak lah hijau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah lepas dah sambut tentang kita menyambut Hari Raya Puasa, dan kita akan sambut Hari Raya Aidil Adha. Orang kita sebut Raya Haji. Sebenarnya Raya Haji tidak ada. Yang ada cuma dua, Aidil Adha atau Hari Raya Adha ataupun Hari Raya Korban. Dia Raya Haji ni tak ada. Tapi pasal orang kita rajin buh Raya Haji, Raya Haji, Raya Haji, kita pun buh derah Raya Haji juga. Padahal bukan Raya Haji, dia sebut Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban. Hari Raya Aidil Adha itu diambil sempena waktu berkorbannya. Tarikh berkorban ialah selepas mayang sunat Hari Raya. Pada waktu duha, maka dipanggillah sebagai Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Pengorbanan, penyembelihan. Adha itu juga kita boleh sebut sebagai Udhuhiyah, penyembelihan. Gitu dia. Yang kedua, Hari Raya Korban ataupun Aidil Adha ialah hari raya yang lebih besar daripada raya puasa. Kita sekarang ni sambut raya puasa yang besar-besar ni. Open house ni, sampai house. House habis dah, duit tak ada, kuih apa tak ada, ada open tiap-tiap hari. Dah habis bulan Syawal pun, dah open house raya lagi. Tu dia punya raya kita ni, raya puasa. Sebenarnya tuan-tuan, hari raya yang paling besar sekali ialah Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Puasa, Idul Fitri, kita takbir raya malam dia, dan besok sebelum kita semayang sunat Hari Raya. Selepas semayang sunat Hari Raya, tidak ada lagi takbir raya. Dan tahun ini saya puji, mungkin Jabatan Kuasa Fatwa dah bagi arahan pada stesen televisyen tentang takbir raya. Kalau kita tengok tahun-tahun yang sebelum ini, walaupun dah habis hari raya, dia pun duk takbir lagi. Allahu Akbar, Allah. Dah tak boleh dah. Dah habis dah. Tarikh bertakbir tu dah habis dah. Bila habis saja semayang sunat hari raya Idul Fitri, habislah takbir. Saya tengok tadi tidak ada lagi dah. Radio pun tak pasang takbir dah. Tak pasang dah. Alhamdulillah. Kalau tahun-tahun dulu sampai raya ketiga pun dia pun duk lalu lagi. Dia tak mau dah. Hari Raya Aidil Adha, dia bertakbir raya sampai 3 hari selepas hari raya yang pertama. Boleh lagi takbir. Takbir malam tu, sepanjang-panjang malam raya boleh kita bertakbir. Kemudian selepas daripada itu, selepas tiap-tiap waktu semayang, kita bertakbir. Malah kita dilarang untuk berpuasa pada 3 hari selepas hari raya. 4 hari dilarang puasa. Hari raya puasa, kita boleh puasa pada raya kedua. Tetapi raya korban tak boleh puasa lagi. Hari tasyrik 11, 12, 13 tu tak boleh lagi puasa. Menunjukkan ini hari raya lagi. Haram berpuasa. Bahawa nak tunjuk kepada kita bahawa raya korban adalah raya yang besar. Raya yang paling penting. Tetapi sayang, bila kita dah bubuh hari raya haji, kita rasa raya korban ni kecil lah pasal kita tak buat haji. Tu yang tak buat kuih lagi tu. Dia kata buat kuih apa? Raya puasa kuih seredak ada jamu hak tu. Dia kata semprit kemarin pun tak habis lagi. Dia tak buat kuih apa? Dia kata semprit hak bulan puasa ada lagi raya puasa jamu hak tu. Tu bulan raya haji mai. Dia jamu kuih semprit hak puasa, hak balik tu sembelik tu. Sakit perut tak reti tuan. Kita tak ambil berat pun.
Langsir tak tukar, apa pun tak tukar, korban tak buat, apa pun tak buat. Sebab apa? Sebab kita bubuh nama raya haji. Dia kata kita bukan buat haji tu, maknah PA buat haji, dia ada raya di Mekah. Kita bukan buat haji, kita duduk di Langkawi ni, kita buat haji apa? Maknah dia pergi Mekah, dia lah buat haji. Padahal orang yang buat haji di Mekah, bila hari raya korban, mereka pun tak ambil tahu. Mereka kerja buat haji dia. Raya sinilah yang kita kena ubah balik, menunjukkan bahawa raya korban itu besar. Sebab itulah disuruh kita berkorban. Jadi apa maknanya korban itu? Korban itu ialah menyembelih beberapa jenis binatang ternakan yang tertentu pada hari yang tertentu, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna korban. Menyembelih binatang-binatang tertentu pada hari-hari tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil sebagai korban. Korban ni macam-macam tuan-tuan. Ada yang korban cinta, ada yang korban jiwa raga, ada pengorbanan yang tidak dinilai. Yang tak dinilai, kita kadang-kadang kita kecewa, pengorbanan kita tak dinilai. Tidak terkira korban yang ku berikan, korban berupa budi dan jasa, asyik memuja. Itu korban Ar-Azmi tahun 55. Tuan-tuan tak lari, saya dah darah. Tuan-tuan, ada orang yang kita bila berkorban tak dinilai, tetapi pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya korban sangat besar manfaatnya. Apa keistimewaan orang yang berkorban? Setiap bulu binatang yang kita korban, sebanyak mana bulu binatang itulah, sebanyak itulah dihapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Tuan-tuan larat kira bulu lembu. Siapa yang larat kira, cuba angkat tangan macam saya. Tobatlah tak terkira. Menunjukkan besarnya pahala orang yang sembelih korban. Sebab tu kita kena korban. Dia kata, ustaz, nak korban apa tahu ni tahun lepas pakcik buat dah. Mula korban dia tak tahu pasal apa. Kalau banyak duit, kalau kaya, tiap-tiap tahun dah korban. Dia kata tahun lepas buat lah, cukup lah. Esok nak pakai satu je kenderaan kita, besok di hari kiamat tu lah. Dah tuan-tuan, Nabi Muhammad korban banyak ekor. Sayyidina Umar korban banyak ekor. Bukan setahun sekali, bukan seumur hidup sekali, tidak. Kita kena korban selalu. Asal ada rezeki tahun lebih, ambil. Tak boleh ambil seekor, kita ambil satu bahagian. Tak boleh ambil satu bahagian, kita ambil seekor kambing. Kenapa? Besarnya pahala tuan-tuan. Darah binatang korban yang mengalir ke tanah, begitulah dihapuskan dosa-dosa kita. Perumpamaan dia. Sebab itu Nabi Muhammad menyuruh Siti Aisyah pergi tengok orang sembelih. Nabi kata pada Aisyah, pergi tengok orang sembelih binatang. Macam mana binatang tu keluar darah, macam itulah Allah menghapuskan dosa kita. Jadi tuan-tuan, dosa kita banyak. Tuan-tuan ingat kami atas petang ni tak ada dosa ke? Berselerak dosa kan? Tuan-tuan banyak dosa, kami pun banyak dosa. Satu cara nak menghapuskan dosa ialah korban. Pengorbanan itu diambil daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak dia. Pengorbanan yang paling tinggi sekali ialah pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang mana belum bagi nama lagi untuk korban tahun ini, lepas ni jumpa jatan kuasa masjid depan kita, bagi nama. Kalau boleh unta tahun ni. Ada ke unta di Langkawi ni? Kalau boleh korban unta. Unta ni korban yang paling besar sekali pahala ya. 2-3 tahun lepas ada orang main jumpa saya. Dia kata, ustaz, alhamdulillah lah tahun ni saya buat korban. Oh, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Korban apa saya tanya? Korban unta, ustaz. Masya Allah, besarnya pahala.
Dia kata tu lah saya dengar ceramah ustaz tu kata tu cari unta juga dapat ustaz Alhamdulillah. Tapi tak tahu ustaz unta ni tak dapat unta Arab. Tuan dapat unta mana? Dia kata unta Australia. Oh. Apa masalah unta Australia? Saya tanya. Tak tahu Islam tak Islam minta Allah. Astaghfirullahalazim. Saya jawab cuba tengok dia bersunat dah. Kalau dia bersunat tu Islam lah minta Allah. Unta ni tak kira kafir Islam tuan-tuan. Korban boleh dia bukan ada agama. Tuan-tuan jangan duduk tengok belah hang ucap tengok. Astaghfirullahalazim. Cukup tuan-tuan pusingan yang pertama. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penerangan berkenaan dengan pengertian korban menurut pandangan ataupun perspektif Islam. Jadi untuk selanjutnya saya akan berpindah kepada Datuk Abdul Malik Nur untuk mendapatkan pandangan beliau. Apakah sebenarnya pengertian korban menurut pandangan Datuk sendiri? Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup terpukul dengan Ustaz Razim tentang pengorbanan tentang raya haji dengan raya puasa ni. Saya maklumlah kata orang, saya ni bukanlah ustaz, bukan imam, tahu baru nak restart je kata orang. Jadi apa yang saya tahu sejak masing-masing tahu dengan penghijrahan saya selepas tahun 2000, yang apa ustaz katakan tu memang betul. Setelah saya mengaji banyak dalamkan Islam saya dan mengorbankan jiwa saya kepada agama Islam. Dulu kata orang Islam lah, tapi bukan berjiwa Islam. Jadi soal dengan raya haji dengan raya puasa ni, saya dapat mendalami yang apa ustaz kata tadi. Saya memang dalam raya puasa ni kata orang, saya katakan berpuasa kerana kita berwajib berpuasa. Tapi kadang bila hari raya saya banyak menghilangkan diri ke kampung dan tidak kata orang, bukan tidak mampu membuat open house yang ustaz kata tadi. Itu maknanya pengorbanan perbanziran kan, dengan kata orang parti yang besar dengan buka open house. Saya rasa kita banyak lagi mendapatkan pengorbanan kita bagi pada anak-anak yatim, sedekah pada raya pada bulan puasa itu. Jadi saya memang kata orang tidak adalah kata orang nak glamour tentang pengorbanan saya. Dah cukup dulu lah kata orang pengorbanan saya yang atau dengan materialistik. Bila raya dulu begini-begini dah hilang. Dan kita dapat membezakan antara raya puasa dengan raya haji. Sebab tu saya dengan apa yang saya pelajari, dengan apa saya mendalami jiwa saya mengenai Islam, memang ustaz kata betul. Jadi pengorbanan raya haji itu lagi mustahak daripada pengorbanan raya Islam, raya puasa. Kenapa? Bertahun dah sejak saya mengislamkan jiwa saya. Saya berani bercakap itulah pengorbanan yang saya buat. Setiap tahun 2000 Allah memang berkati saya sebagai seorang jiwa yang saya hendaki sebagai seorang Islam. Pengorbanan saya pada mentalistik, pengorbanan saya kepada alam yang kata orang keduniaan. Jadi dapat saya korban itu, jadi saya dapat dalam jadi bila saya raya haji, saya banyak buat korban untuk arwah ibu bapa saya, nenek saya dan saya. Jadi memang betul lah kata ustaz tu, saya kata orang pandangan tu memang saya setuju betul dengan pengorbanan tu. Kenapa kita tidak akan mari kita buat doa selamat, baca minta dosa. Lagi saya cakap, saya ni bukanlah kata orang baru duduk luar negeri terlalu lama. Jadi kata ustaz ni dosa kita banyak. Saya punya lagi berlambak. Tak tahu Tuhan nak mengampunkan, tak mengampunkan. Tapi salah satunya pengorbanan kita yang kita buat secara raya haji adalah salah satu daripada untuk membasuhkan dosa-dosa kita. Itu banyak yang saya ngerti. Saya berkasih ustaz kerana saya bersetuju dengan Ustaz Lazim. Jadi apa yang dikatakan memang saya buat betul itu. Tapi saya tidak kata orang menghur-hurkan menjadi surat khabar atau ingat korban 10 ekor, ingat korban 20 ekor. Apa yang kita korban adalah kerana Allah. Tapi kalau kita meriakkan apa yang kita korbankan adalah salah dari segi-segi dalam Islam. Begitu juga dengan raya puasa, membuka open house dengan parti itu besar-besar, kata orang itu sudah kebanjiran. Jadi tidaklah tepat ustaz kata orang membazir kerana nak menyambut raya puasa dengan pengorbanan, dengan beli yang apa yang ada, pengorbanan beli alat-alat
baru rumah semua, tak mustahil. Jadi setelah kita kena mendalami Islam yang lagi jauh dari sudut kita punya, jadi kita tahu apa yang kita buat ada landasan Islam dia. Sebab tu hidup saya sekarang ni, saya banyak berlandaskan Islam, berlandaskan apa yang dihukum-hukum, itu kata orang, dan kita dapat keterangan jiwa daripada pengorbanan yang kita buat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk di atas penjelasan sedikit sebagai mukadimah pada malam ini tentang konsep pengorbanan yang beliau fahami. Jadi untuk selanjutnya saya akan berpindah pula kepada Al-Fadil Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz kita untuk merendangkan lagi tentang korban yang dikehendaki dalam perspektif Islam. Al-Fadil Ustaz, saya minta kita maklumkan kepada sidang hadirin sekalian tentang bentuk-bentuk ataupun skop pengorbanan yang dituntut ataupun dikehendaki dalam agama kita ni, selain daripada yang Al-Fadil maklumkan tadi tentang pengorbanan ataupun korban haiwan ternakan, al-an'am dan sebagainya. Allah tafadhal. Terima kasih Ustaz selaku tuan pengurusi kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pendek sangat jawapan Datuk Malik. Saya nak dengar lagi tuan-tuan. Tuan-tuan pun nak dengar. Saya ni tuan-tuan jemu dah dengar. Yang kita nak dengar Datuk Malik kita ni. Lepas ni kita bagi ajar. Ni orang-orang hebat, orang besi kita tuan-tuan. Juara Asia kan senang tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang jenis-jenis pengorbanan, terlalu banyak Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang jihad. Alladzina yujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, fi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka, dengan jiwa raga mereka. Ini juga termasuk kepada pengorbanan yang disuruh kita mengorbankan. Macam Datuk sebutkan tadi, kita korban untuk agama kita. Berkorban untuk agama ni banyak tuan-tuan. Membantu orang miskin, anak yatim, mengembangkan lagi Islam. Kita sebut tentang korban. Saya di sekolah saya tahun lepas korbannya 24 ekor lembu. Sekolah buat 24 ekor lembu. Alhamdulillah, orang korban banyak. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan, kita lupa kepada sahabat-sahabat kita yang miskin, yang susah, saudara-saudara kita yang berada di luar negara. Baru ni kami hantar lembu ke Kemboja. Dapat 5 ekor lembu, kita hantar, beli, seekor kita masak. Satu kampung turun tuan-tuan. Jenis tak pernah makan, setahun sekali dia makan daging. Kita ni sehari 4 kali. Depa setahun sekali. Bila kita buat mari tu, depa satu kampung terbit mailah, ya Allah. Kita sedih tuan-tuan. Kita kata kita ni duduk di Kedah ni miskin, duduk di Malaysia ni miskin, depa lebih 10 kali miskin pada kita. Punya seksa punya hidup. Kita miskin di Malaysia ni, Masya Allah, motor roda 3. Tu miskin kita. Kalau miskin kita di Malaysia ni, televisyen ada, bukan setakat TV ada, Astro pun ada. Saya ada bubung duduk talau nak tengok tu, akademi apa tu, pakar sia-sia apa tak. Subhanallah. Tu tawa miskin kita. Kita duduk tengok rancangan bersamamu miskin. Miskin, orang-orang miskin duduk sia dalam TV. Cerita tentang jada anak 5 duduk kutip sayur pergi jual kat market. Beginilah kehidupan Makcik Limah setiap hari. Beliau bangun sekitar jam 5 pagi mengejutkan anak-anaknya. Dan beliau di belakang rumahnya mengutip sayur untuk dijual di pasar berhampiran, dengan berbekalkan motor roda 3. Kita motor pun 2 roda, dia 3 tuan-tuan. Tawa-tawa miskin dia pun 3. Subhanallah. Ni nikmat lagi duduk di Malaysia ni. Subhanallah. Miskin pun orang belah lagi. Miskin pun pergi pejabat YB, insya-Allah. YB tanya ada surat bagi duit. Nu miskin sahabat-sahabat kita di Somalia ni lagu mana? YB mana nak bagi kat mereka? Tekun mana nak tolong? Fama mana nak tolong? Nu Somalia.
Dah lah kemarau. Mai kemarau pula, berperang adik-beradik, perang saudara pula. Dah lah perang saudara pula, kebuluk pula, tak ada makanan. Masya Allah. Ni korban kita. Kita tolong orang, bantu mereka ni. Yang mana pasukan Malaysia yang nak pergi tolong mereka, kita tolong. Jangan cakap, jangan kutuk, tolong tidak. Kita korban. Tuan-tuan tak tengok yang Somalia. Saya tengok TV tu kesian tuan-tuan. Dah lah kemarau, buluk, makan tak ada. Beranak kecil pula. Heran-heran. Dalam ayak tak ada tu pun. Subhanallah. Tak mana tu. Dan pula tu. Tu yang kata yakin pada Allah tu. Mereka tu dengan kemarau, dengan makan tak ada, perang, tapi mereka ada anak kecil. Mereka yakin bahawa rezeki Allah akan sampai. Dalam keadaan kemarau, dalam keadaan perang, tuan-tuan cuba tengok mereka tutup aurat perempuan-perempuan dia. Tuan-tuan tak pasal benda tu. Dengan hangat, dengan lapang, ayak tak ada, makan tak ada, anak kecil lalak duk hurung muka, hak mati, hak kurui, hak kepala besar, badan kecil. Tapi mak-mak mereka masih tutup aurat. Yang hak Malaysia ni, ya Allah, hujan semua elok, rezeki semua elok, tutup tak mau buka aurat, bersepah-sepah buka. Bayangkan kalau Malaysia jadi Somalia, tuan-tuan, agak-agak lagu mana? Pakat buka habis. Lah tak kemarau pun buka habis dah, tinggal sipi-sipi lah. Besok kalau kata kemarau lah Malaysia di perang pula, tak tahu buka apa habis. Kita tanya maklum pasal apa buka ni, duk kira tutup, orang duk ke perang, tutup. Dia marah kita ni. Tuan-tuan, pengorbanan yang kedua, saya katakan tadi, pengorbanan kita yang pertama ialah tolong orang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong orang untuk jadi baik, tolong orang untuk buat kebaikan, tolong orang untuk mendatangkan ketakwaan. Nak tolong orang ni kena jihad, kena korban. Kalau saya tak ada korban, tuan-tuan, tak tinggalkan rumah, tak tinggalkan keluarga, mai ceramah seluruh Malaysia, macam mana orang nak belajar agama? Contohnya, kalau ustaz-ustaz di Malaysia ni pakat tak mengajak, pakat tak korban, pergi mengajak di masjid, di surau, di sekolah, apa akan jadi pada masyarakat awam? Pengorbanan ini satu bentuk. Kalau kita orang kaya tak berkorban nak bantu orang miskin, siapa yang nak tolong mereka? Kalau kita pemimpin tidak berkorban jiwa raga siang malam nak tolong rakyat, siapa lagi yang sanggup berkorban? Sebab itu semua orang kena korban. Bila kita korban, insya-Allah mak bapak korban untuk anak-anak. Kalau mak bapak tak sanggup korban untuk anak-anak, apa akan jadi pada anak-anak? Kalau suami tak sanggup korban untuk isteri dia, isteri tak sanggup korban untuk suami dia, apa akan jadi? Sebab itu kita kena lihat konteks korban dalam keadaan yang sangat luas. Mak kena korban banyak pada anak. Mak ni saya kata mengandung tak tidur lah. Mula-mula kahwin je boleh tidur lena. Doktor kata mengandung, tak tidur dah. Balik daripada hospital, dia habang kat lelaki dia, abang, tadi cek pergi hospital, hampir buka. Saja pergi cek doktor. Orang terror, hang cek doktor. Orang doktor cek, doktor kata cek mengandung abang. Start daripada tu, start muntah, tak berhenti tuan. Dia jadi Allah. Satu kampung tahu dia mengandung. Siapa duk muntah tu? Lah mengandung. Pasal terlepas mengandung muntah ni lagi. Kadang-kadang bukan setakat mak dia Allah, dengan pak-pak pun muntah sekali. Duk pening, isteri mengandung, dia muntah. Dia pula kerja TMB, duk panjat tiang elektrik. Duk muntah di atas, orang bawah pun. Dia Allah, tuan-tuan. Kalau mak pak tak sanggup macam ni nak beranak, apa akan jadi pada bangsa kita? Dapat seorang anak, berhenti. Dapat dua anak, berhenti. Tapi mak bapak tak pernah fikir benda tu. Dia fikir aku nak anak. Dia fikir besarnya pahala dengan melahirkan anak. Sebab tu ramai anak. Dia sanggup korban, bersabung nyawa mak ni. Subhanallah, ni pengorbanan ibu ni, adik-adik yang ramai depan ni. Jangan duk jokah mak, jangan duk lawan mak. Mak korban banyak lah. Mak tidur tak lena sejak daripada kita duduk dalam perut dia, dalam rahim dia, mak tak lena. Bila beranak tu, bila kita dah lahir, lagi mak tak tidur.
Siang malam duk jaga kita, duk kepung kita. Sebab tu orang perempuan yang Allah bagi sungguh pahala besar. Senang masuk syurga. Bukan setakat bentuk orang perempuan tu pun dah elok dah. Pahala tu pun elok. Cuba tuan-tuan tengok orang perempuan. Allah bagi pinggul tu ada. Orang lelaki-lelaki tak ada pinggul, straight cut. Orang perempuan tu dia ada cutting pula tu, pinggul, senang dukung anak. Sidai kai pun letak anak, sidai anak tak jatuh ni tuan-tuan. Allah bagi bentuk tu sesuai dengan orang perempuan. Nak bagi pahala, sebab tu orang perempuan jangan kecil hati. Jangan duk tanya awak orang lelaki-lelaki tak beranak. Kami je. Kalaulah lelaki-lelaki beranak, siapa nak jadi imam? Fikir tengoklah tuan-tuan. Tengah-tengah rukuk, aduh, Tok Imam sakit 9 bulan dah, aduh, tak susah hati tuan. 2 bulan tak tugas, Tok Imam pergi mana? Lah, nak pantas. Tak tahu nak habaq tuan-tuan. Sebab tu Allah tak bagi macam itu. Kalaulah orang lelaki-lelaki boleh mengandung, maknanya orang lelaki-lelaki ada haid. Pasal dia boleh mengandung. Bayangkan lelaki-lelaki ada haid, tengah-tengah sujud, haid mai. Satu masjid, tengah sujud sembahyang Jumaat, lama pokok tu sujud. Tok Bilal cerdik, dia akak kepala lagi. Tapi dia tak cerdik pula, dia pergi habaq pula. Oi, tak ada lah. Ni tak cerdik punya Tok Bilal pula. Besok jumpa kat market. Hampir mana mak? Kami sujud lama malam. Lah, semalam tengah tu mai pula. Hang tak tahu kan nak mai? Tahu bulan ni awal 3 hari. Kita tengok pun naik bulu rumah kan. Sebab tu Allah tak bagi benda itu. Kita korban, orang perempuan korban. Sebab tu perempuan senang masuk syurga. Pengorbanan dia lebih. Sebab tu mak ibu-ibu depan saya ni sabar, redha. Pengorbanan tuan-tuan ni bukan sia-sia. Allah nilai sangat. Dengan darah tuan-tuan yang keluar ketika bersalin, menghapuskan dosa tuan-tuan. Macam mana orang yang balik daripada haji, tidak ada dosa, tidak ada dosa yang dibawa baliknya. Begitulah ibu-ibu yang melahirkan anak dia. Macam orang balik haji dan umrah, pengorbanan ibu dinilai begitu hebat. Sebab tu saya minta pada adik-adik, anak-anak remaja yang datang malam ni, hargai pengorbanan ibu. Ibu misani, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Pengorbanan ayah. Ayah cari rezeki, ayah cari wang, nak tanggung supaya isteri dan anak-anaknya elok. Ayah sanggup berkorban. Ini pengorbanan ayah. Jangan kedekut wahai ayah-ayah yang berada di hadapan saya ni. Setiap satu suap rezeki yang anak tuan-tuan makan, satu pahala abang-abang dapat. Satu suap nasi yang isteri tuan-tuan makan, satu pahala. Tuan-tuan bangun tengah malam, pasang ubat nyamuk pada anak tuan-tuan, bangun tengah malam selimut pada anak-anak. Abdullah bin Mubarak kata pahalanya macam pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Sebab tu abang-abang jangan duk marah isteri kuat makan. Nasi habis lah. Habis lah, ingat abang tak mau. Awak buruk lantok hang ni. Patut tuan-tuan cakap, alhamdulillah ya Allah, bini aku kuat minta darah ya Allah. Banyaklah pahala aku. Ini duk kira. Jangan berkira tuan-tuan, besar pahala. Bayangkan tuan-tuan, suami isteri, suami senyum pada isteri pun dapat pahala. Mereka senyum sama-sama, mereka ni dapat pahala. Mereka pegang tangan-tangan mereka ni, gugur dosa daripada celah-celah jari. Besarnya Allah lihat pengorbanan suami. Sebab tu isteri-isteri kena hormat suami. Dia banyak korban untuk kita. Dia jaga kita, dia cari makan untuk kita, dia korban. Jadi hargailah. Layan dia. Tugas isteri layan dia suami. Relax, layan bro. Ini kadang-kadang tak layan. Suami balik malam Jumaat,
Apa pukul 10 main tidur. Abang duk kira abang ni tak nampak budak ni. Tak nampak budak ni duk tidur tu bisik lagi ni. Nak tidur. Tidurlah dulu. Oi, marah ke lelaki. Marah tuan-tuan. Pi dulu. Tu yang pi duk buai kat anak dia tu. Polis tembak tak kena. Polis tembak tak kena. Polis tembak tak kena. Budak tu bangun. Itu budak. Cubalah pi baca ayat Quran sikit. Abang pi tidur dulu. Pilah baca Quran ke apa. Cek nak duduk budak ni sat dulu. Cek nak duduk sat. Abang duduk dah. Tidurlah nak dah. Tidur. Dia tidur lah. Suami pi baca Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Abang, anak tidur dah. Sadaqallahul azim. Satu ayat ada dapat. Jadi kalau boleh tuan-tuan, hormat. Adik-adik tolong hormat bapa. Adik-adik depan saya ni ada hak mengaji universiti, ada hak politeknik, ada ijazah, ada diploma. Adik-adik tak boleh pegang benda itu tanpa pengorbanan daripada seorang ayah dan ibu. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah pada mak bapak kamu, kata Allah. Walaupun kita dah jawatan besar, pak kita duk naik Honda Cup 70. Pak kita dia orang susah, wajib jaga dia, wajib kasih pada dia. Dia dah banyak korban untuk kita. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium air mata mengalir, hatiku pilu. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku cinta ayah, ku sayang ayah. Wahai adikku sayang, jangan menangis. Ayahmu pergi menyahut panggilan ilahi. Kita sambung selepas ini. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Kazim Ilyas atas penerangan yang sangat menyentuh jiwa kita, terutama kepada anak-anak, kepada isteri dan juga pada suami, ibu, ayah dan anak. Dan sama-sama berkorban, sama-sama menghargai pengorbanan mereka-mereka yang ada kaitan dengan kita. Untuk seterusnya, saya kembali kepada Datuk Hamzah Malik Noor untuk meminta penjelasan ataupun pandangan serta penjelasan daripada beliau berkenaan dengan Datuk, apakah sebenarnya faktor pendorong Datuk untuk berkorban, berubah daripada kehidupan sebelum ni yang penuh dengan keseronokan duniawi kepada keadaan yang lebih serius dalam urusan beragama ni, Datuk? Silakan. Assalamualaikum. Saya memang pengorban ni yang apa kata dikatakan Ustaz tadi memang banyak dalam pengorbanan. Saya memang setuju setiap orang Islam, ibu bapa, kanak-kanak dan juga pelajar, walaupun manusia pun, kita mesti wajib berkorban dan mengikut landasan. Macam saya contohkan saya dulu masa saya untuk berjaya dalam sukan, saya berkorban. Macam tak tengok wayang, tak campur orang, kita berkorban untuk sebagai orang champion di dalam sukan. Begitu juga dalam hidup, saya bekerja kuat, berkorban masa, menunjukkan masa, dan juga kata orang, alhamdulillah dengan masa saya bersukan tu dapat membina 3-4 company untuk saya lah. Jadi masa itu belum berkorban untuk gambar lagi. Tapi sepatutnya saya berkorban semua masa 2022. Jadi saya nampak satu sini korban saya kepada arwah ibu bapa saya, menaikkan mereka haji, korbankan duit dengan cara yang dulu, korban menjaga dia waktu dia sakit. Walaupun saya duduk di Hong Kong, saya balik berbulan-bulan, duduk di Malaysia kerana menjaga dia sakit.
Jadi Allah mengira apa yang perbuatan, walaupun saya jahil masa itu, tapi Allah masih mengira apa perbuatan saya pada ibu bapa saya. Kenapa? Kita adik-adik dalam hidup ni, orang yang paling utama sekali ibu bapa kita. Kalau kita tidak menghormati ibu bapa kita, kita maaflah, kita tak akan ke surga. Kemarin kita tak menghormati kita. Jadi penghormatan kita itu adalah kata ikhlas ibu bapa kepada dia. Juga wajibkan juga orang Islam berkorban untuk orang Islam yang lain. Ini wajib. Jadi saya dah buat banyak perkara-perkara benda ini. Jadi saya alhamdulillah kata orang dalam masa untuk perubahan tu, saya bertanya-tanya kepada saya, korban aku ni banyak pada materialistik, banyak kepada dunia. Tapi bila aku nak berkorban, mengorbankan jiwa kepada Allah? Jadi dalam tercari-cari itu saya kata orang tu minta Allah dalam niat, walaupun masa itu saya tak bersembayang, minta maaf, saya bukanlah orang yang terbaik dalam dunia ni. Allah Ta'ala memang kata orang, memang nak menunjukkan sesuatu, nak mengajar sesuatu untuk saya berkongsi pada malam ini ataupun seharian ini pada kawan-kawan lain. Pada apa? Bila saya masuk dalam satu era yang kata, ya Allah, kembalikan aku ke dalam kebenaran, kembalikan aku berniat. Nama itu banyak sangat. Mula kita menganggap dunia ni dah macam tak important lagi dah, kata orang. Jadi pengorbanan saya pula mula-mula, saya saya ke Hong Kong. Dia kata, ya Allah, dekatkan aku dengan masjid. Jadi pengorbanan saya balik ke Malaysia. Setiap bulan, 1 bulan di Malaysia cuma untuk belajar Islam, dekat dengan masjid, dengan urambang, dengan apa-apa kan. Jadi masa tu belum sembahyang lagi, pasal belum dibuka Allah bagi langkah. Jadi pengorbanan saya banyak di situ. Saya berhenti sedikit dalam meneguk air setan, berhenti pengorbanan saya ke dalam 7 tahun bercampur dengan orang putih, bercampur dengan orang yang bukan Islam. Jadi saya buat korbankan sedikit. Bila satu masa saya kata, saya balik daripada Hong Kong, saya memang kata, ya Allah Tuanku, berkali-kali, tapi Allah tak jadikan kata tak baik. Pasal apa? Rupanya saya baru faham, baru katakan dapat dia punya, apa dia punya buat ya. Pasal apa Tuhan nak bagi saya petunjuk slow-slow, jadi kita boleh berkongsi dengan kawan-kawan saya, boleh bertunjuk sebenarnya apa arti korban pada Allah Ta'ala. Jadi satu masa bila saya balik dari Hong Kong tu, saya dah ada wah itu jam, saya kata orang, saya duduk, memang harta saya kata orang, wallahualam lah, memang saya kata saya korban belum apa lagi. Jadi bila saya dengar satu bank di waktu maghrib di penthouse saya di belakang KLCC, memang saya kata orang yang paling terror lah. 3 penthouse lah kata orang, kereta sampai 4, 5, 6. Jadi kita tidak, tapi hati kosong. Bila saya dengar, saya ingat lagi, Allahu Akbar. Saya terus macam terpekun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terus macam ni air mata. Saya pakai seluar pendek sekejap. Saya dengar lepas tu bang dia berdiri. Saya terus kata orang, bulu roma saya naik. Saya menangis. Sampai 1 jam saya menangis. Saya tak boleh turun. Saya tak tahu nak buat apa. Dia kata, Allah, ni sampai masanya Allah membuka hati saya kan. Jadi saya telefon kakak saya, Kak, saya dalam menangis mengatakan, mungkin Allah telah memujuk saya dan menjemput saya kembali. Ada kakak saya buat sembahyang apa yang patut. Saya pun sembahyang maghrib. Lepas tu besok pagi masa tidur tu, saya macam hati saya lapang. Besok pagi saya perempuan, kata orang macam pengorbanan saya tak balik ke Hong Kong. Saya pergi masjid India, saya beli semua kitab-kitab yang ada dalam tu, saya balik saya baca dalam itu. Jadi bermula pengorbanan saya pada itu, saya korbankan apa yang saya ada dari Hong Kong. Saya jual semua sekali bisnes saya jual semua apa yang ada. Saya nak hidup sebagai seorang Islam yang sederhana, hanya menghidup kata orang akan apa ni yang kebaikan, menuju kebaikan. Jadi pengorbanan saya banyak kepada kebaikan, mendalami Islam, mendalami kelakuan saya, berkorban saya bercakap, berkorban saya berkelakuan saya,
Pengorbanan tidak bercampur. Banyak pengorbanan saya memang banyak untuk kebaikan sebagai orang Islam. Jadi bila sampai itu, pengorbanan kita kalau kita buat dengan cara Allah, cara Islam, memang tidak disisikan. Allah mengira. Sebabnya pasal apa? Selama tahun 2002 saya itu, Allah mempertunjukkan saya bermacam-macam. Saya pernah dipimpin oleh arwah ibu saya, menjemput saya ke ini anak di Masjidil Haram, sujud minta ampun dengan Allah. Saya menangis, ya Allah, Tuhanku, ampunkanlah dosaku yang telah aku lakukan selama ini. Saya minta, saya menangis. Tetapi bila saya bangun, saya masih menangis lagi. Kedua, tadi saya dah kata Ustaz saya mimpi ditunjukkan suasana neraka. Kalau saya ceritakan memang saya tak sanggup. Kita Islam kalau tahu, kita bayangkan apa yang dikatakan dalam kitab Al-Quran, kita tak sanggup. Apa yang saya baca dalam Al-Quran, terjemah Al-Quran dalam bahasa-bahasa mana dia, apa yang saya mimpi ada dalam Al-Quran. Disuapkan saya, dirasakan saya air api, dipotong lidah saya, apa rasa, disuruh, dicakar dengan kayu apa ni, akar yang merah yang berapi, sampai saya berpeluh, katil saya berair penuh. Saya merasakan siksanya Allah. Sebab itu bila saya terangkan pada orang-orang yang kurang tahu tentang siksa Allah, baca Al-Quran, tahulah siksanya. Kemudian dimimpikan saya dengan syurga. Sampai sekarang saya nak cakap dengan orang pun tak tahu kecantikan, keindahan syurga itu macam mana. Tapi saya ingat yang banyak pengorbanan saya dapat bila dimimpikan saya dengan neraka. Saya berarti insaf, takut. Pengorbanan saya tiap-tiap hari ini, biarlah pengorbanan saya bagus kepada Islam, bersembahyang bercukup waktu, baca Quran pagi, petang, yang seperti petang, berbaik dengan Islam. Tidak lagi kata orang macam dulu lah, pengorbanan saya lain. Jadi kalau dah mimpikan benda-benda macam itu, saya rasa saya tak nak lagi kembali ke alam yang lepas. Biar sebab tu hidup saya selangkah, dua langkah, saat ke saat saya ingatkan kematian saya. Apa yang kita nak menjawab? Apa pengorbanan? Tuhan akan mengira pengorbanan kita di waktu kita hidup. Di situ dikira. Kemudian dimimpikan saya perang Syahid dengan berkuda, dengan bawa randuk warna hijau, asyhadu an la ilaha illallah, saya perang Syahid. Aneh, tapi saya tahu Allah membentuk saya, mengiring saya, menjiwakan saya sebagai seorang Islam. Balasan pengorbanan saya yang saya buat. Kemudian yang aneh sekali, memang saya kata Allah ni Maha Esa, Maha penentukan, Maha, Dia memang mengabulkan apa yang kita minta ke dalam Dia. Apa yang saya nak dalam dunia sukan, dalam dunia lakonan, semua dapat. Apa yang saya minta, semua dapat. Alhamdulillah, tuan. Walaupun dalam masa kejahilan, tetapi di sana bagi saya ada sedikit keallahan dan mesti diingat ya Allah. Jadi bila sampai yang kuat sekali, ini saya bukan orang kafir, bukan orang Kristian. Saya nak cuba, saya nak tahu apa itu. Pernah saya di Amerika, saya menguji kekuatan agama Islam dengan kekuatan Kristian. Saya pergi ke gereja, tengok Bible dia orang, ikut baca. Saya ikut line up baca, minum air anggur, minum keripik sekeping. Kalau tengok, pasal apa saya terpaksa lagi boleh berniat. Tapi kata orang, kalau kita ikut dalam Kristian, ikut jalan situ, makan minum ni, maka ni kita akan tak lupa selamat kita. Tidak. Selagi ada jiwa Islam, kita boleh mengucap
tak lari daripada Islam. Sebab tu bila saya yang last sekali saya kata, saya memang kata betul-betul kuat dengan Allah Ta'ala, dengan takdir, dengan hukuman dia, dengan dia tu. Bila saya bermimpi sunat 2 rakaat, bersembahyang sunat 2 rakaat dalam wakaf Nabi Muhammad SAW, bila saya Allahu Akbar, datang macam saya katakan Ustaz tadi, orang yang berjubah lah, saya tak tahu siapakah, Sayyidina Muhammad SAW ke, Sayyidina Umar ke, siapa tak tahu kan. Tapi saya tahu wakaf dia kat belakang. Saya tak pernah pergi Mekah. Saya tahu wakaf tu di belakang. Saya betul-betul sembahyang depan wakaf Rasulullah SAW. Makam Rasulullah. Makam Rasulullah. Jadi saya kata, bila Allah Akbar tu, lepas habis masih sedap Allah Akbar kan? Yang anehnya, setiap mimpi bagi Allah, setiap hari Jumaat. Selepas saya kadang hari berisyak tu kan, saya baca Quran, dah lain makna dia. Tetapi saya tak minta Allah mimpikan aku. Pengorbanan tidak perlu diminta, kita kena ikhlas memberikan. Jadi pengorbanan saya dalam masa lepas mimpi tu, dalam mimpi saya mimpi sembahyang di wakaf Nabi Muhammad SAW, seminggu lepas tu Allah telah menunjukkan apa makna pengorbanan saya. Dibaginya rahmat satu travel agent yang mengaturkan orang-orang pergi haji ke umrah, memanggil saya, Datuk, boleh tak datang saya ofis saya, kenapa apa? Oh, saya bakal haji dan umrah. Apa saya nak advertising untuk nak glamour jadi ambassador dia ke, nak advertising untuk apa dia kan? Jadi bila tiba tu kita, saya jumpa dengan Haji Nawi. Dia berbual ni apa cerita dia tu. Saya tak sangka. Dia kata, Datuk, sebenarnya saya termimpi kat Datuk lepas saya subuh. Di hati kata nak menghantar Datuk pergi ke Tanah Suci dengan duit pembayaran dan dibagi duit poket semacam tadi itu. Saya ingat lagi, pertama sekali saya meleleh air mata, ya Allah, kebesaran kau telah terima hari ini. Apa penghijrahan dan apa yang balasan yang kau buat dengan pengorbanan aku, saya terima. Saya pergi dengan hati yang betul. Tapi dalam masa pergi 2 bulan tu, saya buat pengorbanan lagi. Saya jauhkan diri dari segala-gala yang dalam dunia. Saya bertawakal, bersemayam, minta, ya Allah, terimalah aku di Mekah nanti. Kuatkanlah kesihatan aku. Pasal aku ada operation kaki 4 ni, tak tahu boleh jalan. Dia kata, ini sebutan yang mungkin terakhir. Kalau kau nak ambil jiwa aku ke sana, ambil lah. Pengorbanan saya 2 bulan tu dengan mencucikan diri saya dari perkataan pengorbanan, tidak berbuat perkataan-perkataan yang tak senonoh, bercakap dengan cara baik, banyak beribadah, banyak sembahyang bawah, banyak sembahyang tajuk. Bila tiba di Mekah tu, kata orang, wah, masa saya pergi tu selalu orang cuba, Datuk, dulu you minum, betul pasal dia tak nampak kiblat. Datuk, ini kau tak boleh, kau hilang selipar. Datuk, kau sesat. Saya minta dengan Allah, kalau kau menjemput aku, terimalah aku sampai aku kan. Di bawah sana, orang ingat saya dah macam pergi haji dah berapa kali pernah. Saya baru pergi, saya nampak kiblat, saya nampak turun bukit, nampak dia punya jam tu, saya dah menangis air mata. Saya tak kata orang takut apa-apa nak bagi mesti apa saya kan. Di sana bila saya kata pakai ihram, masuk Kaabah senang, nampak kiblat, itulah hati saya dah mula meraup lah berapa kuatnya. Sebab tu kalau kita belum ke Tanah Suci, simpan-simpanlah duit pengorbanan ni, RM1, pengorbanan hari untuk ke Tanah Suci, tengok Kaabah, tengok Masjidil Haram, tengok makam Nabi Muhammad, tengok Masjid Nabawi, tengok tanah sana. Bagaimana pengorbanan Islam berbulu zaman dulu, kita baru sadar kita ni terlalu senang. Sebab tu terlalu senang dengan kita,
terlupa pada Allah Ta'ala. Ini kata orang tu. Jadi tiba saya tak nampak, saya susah. Saya pergi Kaabah, keliling, walaupun saya lutut sakit, kata minta, ya Allah, setelah kau menyebut aku kemari, InsyaAllah kalau kita berniat betul-betul hati kita untuk berhijrah, Tuhan akan bagi semua sekali dalam Masjid Mekah tu. Saya tak pernah komplain, tak pernah apa, tak pernah orang tak pernah langgar saya. Mungkin saya besar lah, dia takut dengan saya. Nah, jadi bila dalam pengorbanan saya buat tu, saya nampak dibalas dengan Allah dengan hati saya yang tenang, hati saya yang kata, ya Allah Tuhanku, berterima syukur, dapat menghadap kiblat. Setiap hari saya pandang bersembahyang kiblat antara saya dalam 200 meter dengan Kaabah. Saya memang pilih tempat tu. Jadi bila saya nampak kesenangan tu, saya buat tawaf. Selagi saya boleh, saya buat. Dan dia senang, ya Allah. Orang berebut-rebut nak cium antara aswad. Orang berebut-rebut nak cukur kamar ni kan. Saya tak ada. Lillahi ta'ala depan masjid tu dia cakap. Saya datang malam kedua, saya niat, saya sembahyang sudah, ya Allah aku kabulkan aku untuk mencuri di asbab. Saya pergi, saya buat pergi round, saya sembahyang. Kalau saya pergi kat rukun Mani, ada orang buka aja. Saya cium rukun Mani. Alhamdulillah. Saya pergi ajar aswad, berapa orang tarik. Dan saya juga tak pergi cium aswad saja. Tarik. Saya cium. Saya letak muka saya, memang saya tak lepas. Saya keluar balik dalam masa 2 minit. Tuan senangkan saya pasal apa? Ini balas pengorbanan apa yang saya buat selama-lama ni, balas dengan kebaikan. Bila sampai ke Masjid Nabawi, itu yang saya tak tahan. Apa yang saya buat di dalam mimpi saya nampak maka saya dah berauk. Orang peluk saya, sabar Datuk, sabar. Saya tak pernah tahan. Pasal apa? Saya tak sangka Allah bawa saya, kejahilan saya lebih kita sebagai orang kafir dulu. Tapi kalau kita buat pengorbanan yang baik, Allah akan bagi pengorbanan yang baik untuk kita. Saya menangis depan apa yang saya buat, saya menangis. Tapi saya lepas tu saya tenang hati, saya keluar balik buat kajian sendiri. Cuma selepas tawaf ida tu daripada Masjid Nabawi, itu saya memang tak boleh tahan. Saya meraung, menangis, tak berhenti-henti. Pasal apa? Saya tahu Nabi Muhammad SAW mendoakan saya, datanglah kemari, datanglah ke rumah Allah, bersihkanlah jiwa kau, korban kau telah dituduh akhir ini. Jadi bila kau balik, kau buat pengorbanan dan sebagainya. Jadi itulah kata orang pada arti pengorbanan saya pada Allah. Sebab tu kita sebagai seorang manusia, sekaya mana pun kalau kita tidak buat pengorbanan, tak selamat dari kita. Semiskin mana pun pengorbanan kita buang. Saya nampak, walaupun saya korbankan semua harta, saya tak ada. Saya hidup dengan sederhana sekarang. Selesa hidup saya. Tuhan tidak akan menolong kita kalau kita minta. Dia akan tolong. Dia tak akan memburukkan kita. Dia tidak akan menjatuhkan kita kalau kita penuh dengan iman, dengan penuh pengorbanan. Ini memang saya alami banyak yang saya pernah. Sebab tu bila saya ditanya tentang Islam ni, kata orang, kita Islam, kita semua Islam, dilahirkan Islam. Jadi saya, masa ini pengorbanan saya, bila saya bersembahyang, saya ingatkan besok saya mati. Saya bangun pagi, bersyukur, takut aku mati nanti. Jadi perbuatan kita selangkah, kita masih mengingatkan inilah pengorbanan kita buat setiap hari kerana Allah, kerana keluarga, kerana ibu bapa, kerana kawan, kerana saudara mara. Mesti ada sifat korban untuk kebaikan kita dan kebaikan umat Islam yang lain, dan juga kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Datuk atas perkongsian cerita berkenaan dengan macam mana faktor-faktor pendorong Datuk untuk berubah ke arah yang lebih serius dengan ajaran Islam. Tahniahlah kepada Datuk, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Datuk akan terus diberi hidayah, dan kepada kita juga semua yang berada di majlis ini.
Selanjutnya saya akan meminta penjelasan daripada Al-Fadil Ustaz Kazim berkenaan dengan tadi dalam sebelum ini ada Ustaz ada menimbulkan ataupun menceritakan tentang peranan jihad dalam pengorbanan ini. Jadi saya minta penjelasan yang lebih sedikit tentang apakah bentuk-bentuk jihad, terutamanya kepada kita di Malaysia ini, khasnya kepada kami masyarakat di Pulau Langkawi ini. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad ni maknanya ialah bersungguh-sungguh. Apa kerja yang kita buat kena sungguh-sungguh. Bila sebut tentang jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh pada jalan Allah, memperjuang, mengangkat, memartabatkan agama Islam, itu nama dia jihad. Dan jihad ini semua orang kena buat. Untuk memartabatkan Islam, semua orang kena buat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik, yang keluar di tengah-tengah manusia. Yang disuruh kepada kita apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Supaya kita menyuruh orang berbuat baik dan supaya kita mencegah orang berbuat jahat. Seperti mana yang Datuk sebutkan tadi tentang pengalaman beliau. Ya, saya rasa tuan-tuan di sini semua kenal Datuk Ali bin Abadan. Bukan setakat Malaysia, Asia, tuan-tuan. Jadi kita tengok cerita-cerita lama walaupun dia dah berubah, tapi sebagai menimbulkan keinsafan pada kita, pengajaran. Sebab tu saya sebut banyak kali dalam ceramah saya, dalam CD, dalam radio, dalam TV, saya sebut kita sentiasa kena pandang baik pada Allah. Yang kedua, kita kena sentiasa pandang baik pada makhluk. Semua orang dia pandang jahat pada Allah, salah tuan-tuan. Allah tu Maha Pemurah. Pandang baik pada Allah. Allah boleh bagi hidayah. Inna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah memberi hidayah pada siapa yang dia nak. Saya ni yang pakai serban, pakai jubah ni tuan-tuan, tuan-tuan nampak baik. Tapi kalau Allah tarik balik hidayah, tu kat PT Cina ke sepeda, dia boleh jadi tuan-tuan. Pasal pernah tengok orang, tapi di mana ya tuan-tuan? Tuan-tuan boleh jadi macam tu. Sebab tu kita minta pada Allah pandang baik. Kalau kita tengok orang tu tak baik, jangan cakap tak baik. Doa. Doa ni pun jihad. Tuan-tuan nak senang ke nak berdoa untuk orang lain? Berdoa untuk diri sendiri pun susah. Kita nak doa untuk diri kita sendiri pun susah. Berapa ramai yang boleh berdoa lepas sembahyang? Berapa ramai yang boleh sembahyang tu lepas sembahyang doa dulu, zikir doa dulu? Ramai yang boleh berdoa bila dia susah, bila dia sakit, bila dia senang, semuanya senang, dia tak doa. Ada yang lepas sembahyang lipat sedekah, lipat sejadah, pak jalan ke mana? Makan. Doa untuk diri sendiri pun tak sempat, apatah nak doa untuk orang lain. Mendoakan pada orang lain itu jihad tu tuan. Berapa ramai kita yang doa pada orang-orang yang kita nampak dah lari jauh. Ya Allah, berilah hidayah dia pada dia, ya Allah. Aku bermohon padamu, ya Allah, berilah petunjuk pada dia, ya Allah. Dia tak pernah datang masjid, ya Allah. Jiran aku ni tak pernah datang masjid, ya Allah. Bukakanlah pintu hatinya, ya Allah. Berapa ramai boleh buat? Yang ramai apa? Tuh, rumah belah masjid tapi tak pernah mayang. Esok kalau dia mati jangan duk pergi tolong mayat dia, mampu pergi. Yang tu banyak, tapi bukan di sini, di tempat lain, di Afrika. Kenapa kita tak doa? Sebab tu saya seronok tuan-tuan bila artis-artis wanita ramai yang telefon saya. Rupanya mereka duk dengar CD kita, mereka beli CD kita, mereka dengar dalam YouTube. Sampai mereka panggil saya ni Ustaz YouTube. Dia kata, Ustaz, saya ni dok, saya nak pakai tudung Ustaz, saya nak tutup aurat Ustaz. Apa pendapat Ustaz? Alhamdulillah, dia kata. Pakailah, tutuplah aurat, jagalah batasan hukum. Nanti kalau saya dah tutup, nanti rezeki macam mana? Tawaran berlakon, tawaran menyanyi lagu mana?
Saya kata rezeki Allah ni maha luas. Allah ni rezeki dia maha kaya. Jangan takut. Alhamdulillah tuan-tuan tengok dalam 2-3 bulan ni banyak yang pakai tudung. Tuan-tuan tunggu lagi sebulan 2, lagi ramai akan pakai. Saya rasa bukan setakat perempuan, artis perempuan saja yang pakai, hak laki-laki pun pakai tudung lepas ni tuan-tuan. Mereka pun nak berserban juga tuan-tuan. Tengoklah. Maknanya hidayah. Sebab tu kita kena jihad. Kita tak boleh kutuk orang. Dia teruk. Ni hak kita tak teruk. Kita juga teruk pasal tak pernah jihad dan dakwah pada dia. Dakwah ni tuan-tuan jihad. Iman dia takkan diwarisi. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Tak dapat. Sebab tu kita kena minta. Kadang-kadang tuan-tuan, Allah boleh bagi hidayah dengan laungan azan. Sebab tu disuruh orang yang melaungkan azan, dia laungkan azan daripada hati. Kalaulah muazzin, kalaulah Tok Bilal korban semata-mata kerana Allah, jihad nak azan tu. Jihad sungguh-sungguh, aku azan ni kerana Allah. Mudah-mudahan ada orang yang dengar aku azan ni, ada yang tersentuh main ke masjid. Tersentuh dia. Kalau dia betul-betul jihad tuan-tuan, sampai. Macam Bilal bin Rabah. Dia bang saja tuan-tuan, semua pakat main. Selepas kewafatan Nabi SAW. Dia pun lama dah tak dengar ni suara Bilal ni. Hari ni dia main bang ke? Hari ni dia balik ke Madinah ke? Sebab lepas Nabi wafat, Bilal tinggalkan Madinah. Bilal bin Rabah tak sanggup duduk di Madinah. Pasal apa? Terkenang pengalaman dengan Rasulullah. Dia rasa sedih. Tapi hati ni membuat-buat teringat pada Nabi. Dia mai balik ke Madinah. Bila dia mai balik ke Madinah, sahabat tengok dia mai, sahabat suruh dia jadi imam Bilal, jadi muazzin. Maka dia pun bang. Menurut riwayat, itulah paling ramai orang mai sembahyang. Pasal nak dengar dia bang, nak tengok muka dia, dan panggilan azan dia itu sangat-sangat menyentuh hati orang. Sebab tu tuan-tuan, dalam yang mendengar radio, rakaman radio hari ini, cari orang yang betul-betul azan sedar. Jihad. Tak senang tuan-tuan nak jadi Bilal. Orang lain cuti, Bilal tak cuti. Orang balik kampung raya, Bilal tak boleh balik kampung, dia kena jaga. Sebab tu nama dia jihad. Imam pun lagu tu. Kalaulah boleh imam dan Bilal ni buat jihad betul-betul, insya-Allah tuan-tuan, dengan suara lembut, subuh-subuh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak duduk berselerak di pantai Cina, pantai Kok apa semua. Hak duduk tidur di chalet tu terbangkit. Aku tak mayang lagi maghrib semalam. Subuh baru teringat tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak Saleh dia pun jaga. Ni bunyi apa? Dia kaya bersikap mencari. Mereka mencari itu sebenarnya. Mereka kekurangan, kekeringan itu. Kena pula tu imam tu pula baca semayang subuh, subhanallah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Orang mencari tuan-tuan. Sebab berapa banyak manusia yang kosong dada dia. Yang kosong ni tuan-tuan, dia nak benda yang dia selama ni dia tak dapat. Dia dapat kemewahan, dia dapat benda apa yang dia nak, tapi ada satu benda yang dia kosong, dia yang dia sendiri dia rasa. Sebab itu bila dia dapat benda yang kosong itu terisi, dia akan sanggup berkorban apa sahaja untuk agama dia. Yang inilah yang dipanggil iman. Dan yang nak mendapat kepada tahap iman ini memerlukan jihad bersungguh-sungguh. Supaya kita buat program hari ini. Program kita hari ini kalau tidak ada usaha jihad tak jalan.
Tak ada usaha jihad pada Langkawi FM, tidak ada jihad pada masjid JKKP, tidak ada jihad daripada majlis perbandaran yang berhormat ketua kampung dan sebagainya. Tak jalan kita. Kalau main buat halal balai ni tuan-tuan, tak jalan. Kalau kita buat semata-mata jihad kerana Allah, sanggup berkorban kerana Allah, hasilnya. Sebab tu baru ni minggu lepas saya ceramah di Sabah, di Kota Kinabalu, Taman Putrajaya, Kota Kinabalu. Dia kata, Ustaz, malam ni ramai yang datang, Ustaz. Saya tanya daripada mana datang? Dari Keningau, Ustaz. Keningau dengan Kota Kinabalu jauh. Jauh banget. Dari Ranau pun ada, Ustaz. Ranau ni jauh, Pak. Waduh, jauh banget. Subhanallah. Dari Ranau berjam-jam, tuan-tuan jangan bayangkan jalan raya di Sabah macam jalan raya di Langkawi ni. Naik bukit, turun bukit. Tapi sanggup main. Itu nama dia jihad. Nak mencari sesuatu benda. Bukan lama pun ceramah, 1 jam setengah aja. Tapi dia main. Dia tunggu ceramah saya besok pula. Dia main lagi. Hak dari Keningau, daripada Tawau, semua datang ni. Subhanallah, tuan-tuan. Kalau tidak ada usaha jihad, agama tak naik, tuan-tuan. Sebab itulah disuruh kita korban.